Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Tuan Pengetua Cik Zulkarnain bin Abdul Rahman, Guru Penolong Kanan petang Puan Hasli Nuriati binti Jaafar, rakan-rakan guru, para ibu bapa serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi orientasi tingkatan 1 secara dalam talian pada hari ini untuk sesi taklimat disiplin, dan hari ini anda bersama dengan saya Cikgu Siti Asmah binti Abdul Husin selaku guru disiplin sesi petang. Tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama menyaksikan sedikit slide yang telah saya sediakan untuk taklimat pada pagi ini sebagai panduan dan juga peringatan untuk semua agar kita sama-sama dapat membentuk disiplin yang baik dan anak-anak pelajar dapat alert dengan apakah disiplin yang perlu dipatuhi, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Antara kandungan taklimat saya pada hari ini iaitu yang pertama berkenaan dengan pengenalan disiplin. Apa itu disiplin? Yang ini seterusnya saya akan masuk pada guru disiplin bagi tahun 2021. Kemudian objektif disiplin, buku peraturan sekolah, peraturan-peraturan yang terkandung dalam buku peraturan sekolah, dan juga berkenaan dengan SSDM. Apa itu disiplin? Okey, yang ini saya merujuk pada buku, saya merujuk pada Kamus Dewan edisi yang keempat, yang mana dalam Kamus Dewan edisi keempat menjelaskan bahawa disiplin itu merupakan peraturan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik, dan juga ia bermaksud kepatuhan atau ketaatan pada tata tertib dan peraturan. Selain itu, disiplin juga bermaksud latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan juga patuh pada tata tertib, dan akhir sekali disiplin itu ditafsirkan sebagai hukuman atau denda kerana melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Okey, saya perkenalkan di sini barisan guru-guru disiplin SMK Seri Kukup, yang mana pada terbahagi pada dua, iaitu guru sesi pagi dan guru sesi petang. Untuk unit disiplin ia diketuai oleh Cikgu Huzaimi Kamil bin Nordin dan diikuti oleh guru-guru sesi pagi Cikgu Ros Fatmawati binti Hasan, Cikgu Muhammad Helmi bin Abdul Majid, Cikgu Muhammad Tazrudin bin Tamin, Cikgu Muhammad Ismail bin Adam, dan juga Cikgu Masitah binti Makno. Manakala bagi sesi petang diurus oleh saya, Cikgu Siti Asmah binti Abdul Husin, Cikgu Hadi Abdul Munir bin Jamhari, dan juga Cikgu Ko Chiapai. Okay, seterusnya kita pergi kepada objektif disiplin. Okay, apakah objektif sebenar disiplin itu? Yang pertama adalah untuk memastikan semua murid memahami dan menghayati peraturan sekolah dengan jelas. Okay, kemudian menjauhi semua salah laku disiplin, mengamalkan budaya dan tingkah laku yang baik serta berbudi bahasa, dan akhir sekali meningkatkan kecemerlangan pembangunan sasiah murid. Okay, saya memetik juga di sini kata-kata Jim Rohn, yang mana dia menyatakan bahawa disiplin adalah jambatan antara cita-cita dan juga pencapaian. Maksudnya kalau seorang pelajar itu ingin berjaya, maka disiplinnya juga kena baik. Okay, seiring kecemerlangan dengan disiplin yang baik. Saya selitkan sedikit selingan di sini. Berikan 4 sebab mengapa kamu harus menghormati guru. Ini perbualan antara guru dengan pelajar lah. Okey. Dia pelajar menjawab, guru mendidik kita menjadi orang berguna, cikgu. Kemudian ada yang menjawab, guru mengajar kita menjadi pandai. Okey. Ada juga yang menjawab, guru mendisiplinkan kita, dan last sekali ada yang jawab, mak bapak saya cikgu. Mak bapak saya guru, cikgu. Okey. Okey, saya sentuh pada buku peraturan sekolah. Okey, ini adalah buku peraturan sekolah. Okey, buku ini wajib dibeli oleh semua pelajar untuk semua tingkatan, dan ia wajib dibawa ke sekolah setiap hari. Okey, so nanti bila ibu bapa dan anak-anak dah beli dah membuat pembelian buku, maka akan terimalah buku peraturan sekolah ni. Okey, dalam buku peraturan sekolah ni juga ada ruangan untuk catatan. Okay, ada ruangan untuk catatan, yang mana anak-anak pelajar boleh mencatat setiap maklumat yang disampaikan, maklumat-maklumat penting supaya tidak tersalah info. Okay.
Terutamanya setiap kali perhimpunan awal kita akan minta pelajar keluarkan buku ni untuk mencatat setiap maklumat dan info yang disampaikan. Okey, saya sentuh tentang peraturan-peraturan yang terdapat dalam buku ni, tapi saya tidak menyentuh secara keseluruhan. Saya hanya mengambil sebahagian saja sebab kalau saya sentuh semua nanti takut masanya terlalu panjang. So saya ambil apa yang penting dan yang perlu diutamakan, okey, yang perlu diutamakan dan perlu dipatuhi oleh pelajar-pelajar sepanjang berada di sekolah. Okay, yang pertama tentang waktu persekolahan. Okay, harap ibu bapa semua maklum untuk tingkatan 1, sesi persekolahannya adalah di sebelah petang. Dan sesi persekolahan ini akan bermula jam 1.20 petang hingga 6.40 petang. Okay. Kemudian murid perlu berada dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya jam 12.50 tengah hari. Okay, sebab apa? Pada waktu 12.50 tengah hari ini, pelajar-pelajar akan berkumpul di tapak perhimpunan untuk diambil kehadirannya, untuk disampaikan apa-apa maklumat ataupun amanat-amanat penting, info-info penting akan disampaikan pada waktu tersebut. Jadi harap-harap tak akan ada pelajar yang lewat daripada 12.50 supaya tidak ketinggalan info yang disampaikan. Okey, berkenaan dengan ketidakhadiran pula, di sini saya senaraikan, saya paparkan jadual macam ni nak kata, ketidakhadiran. Okey, maksudnya sekiranya anak-anak tuan-puan sakit ataupun anak tuan-puan tidak hadir dengan kenyataan, adalah diingatkan supaya tuan-puan menyerahkan surat kenyataan tersebut kepada pihak sekolah supaya dalam APDM untuk kehadiran itu dapat diisi pelajar tidak hadir dengan kenyataan. Kalau pelajar tidak hadir tanpa kenyataan, maksudnya pelajar ini dianggap sebagai ponting lah. So, kalau pelajar sakit, bawa pelajar ke klinik ataupun ke hospital untuk dapatkan surat cuti, ataupun sekiranya ada urusan keluarga, minta ibu bapa tolong tuliskan surat kenyataan sebab ketidakhadiran. Sebab kalau tidak, ia akan mempengaruhi jadual ketidakhadirannya lah. Okay. Kalau tengok kat sini, antara tindakan yang akan diambil, amaran pertama, amaran kedua, amaran terakhir dan buang sekolah. Jadi kita tak nak sampailah buang sekolah tu. Kalau boleh pelajar sentiasa hadir di sekolah supaya tidak tertinggal pelajaran. Okay. Seterusnya berkenaan dengan etika pakaian pelajar lelaki. Okay. Antara yang akan disentuh adalah seluar, baju kemeja, tali pinggang, rambut, misai, janggut dan jambang, perhiasan diri dan kebersihan wajah. Okay, kita pergi satu persatu. Seluar berpotongan biasa dan kelihatan sopan, tidak boleh ketat, tidak boleh dipakai di bawah pusat, tidak dibenarkan membuat kocik tambahan di mana-mana bahagian seluar. Okey, untuk seluar ni kadang-kadang ada pelajar yang dia suka kecikkan bahagian seluar tu. Okey, bahagian bawah selalu pergelangan kaki tu, bahagian bawah, bahagian atas normal, bahagian bawah bila sampai bawah tu dia suka kecikkan. Kadang-kadang dia suka jahit sendiri. So minta ibu bapa, kerjasama ibu bapa tolong perhatikan seluar anak-anak supaya sentiasa patuh dengan peraturan, sentiasa mengikut potongan yang sesuai lah, potongan yang sebenar. Okey. Kemudian kita sentuh kepada baju kemeja. Baju kemeja adalah baju putih lengan pendek dengan satu kocik di sebelah kiri, bahagian kiri. Okey, lengan baju jangan dilipat. Baju dimasukkan ke dalam seluar setiap masa. Baju sentiasa dikancing. Kancing maksudnya butang, sentiasa dibutang. Singlet pula adalah berwarna putih dan tidak bercorak sahaja dibenarkan. Okey, sebab kita tak nak pelajar pakai baju bahagian dalam tu baju selain daripada warna putih ataupun baju yang ada corak. Sebab dia baju putih kemeja luar, so dia akan nampak lah apa yang ada di dalam kan. Wajib memakai tali leher dengan kemas dan hujung tali leher mencecah kepala pinggang. Yang ni akan saya jelaskan nanti pada bahagian tali leher. Seterusnya berkenaan dengan tali pinggang.
Hanya tali pinggang jenis kanvas berwarna hijau dibenarkan. Yang ni saya rasa kat kedai RM2 pun, kedai Eco ada jual, sebab saya pernah nampak ada jual di kedai Eco kan. Lebar tali pinggang antara 3 hingga 3.5 cm. Kepala tali pinggang besar dan berfashion tidak dibenarkan. Tali pinggang kulit juga tidak dibenarkan. Seterusnya berkenaan dengan rambut. Rambut hendaklah sentiasa pendek dan kemas. Rambut depan tidak menutupi dahi. Okay, maksudnya rambut tu apa, bila disikat ke depan dia tidak melebihi dahi. Kalau paling pun separuh daripada dahi ni okeylah pada saya. Tapi kebanyakan yang panjang yang kita jumpa adalah dia lebih daripada kening. Selalu kita ingatkan pelajar jangan lepasi kening lah sekurang-kurangnya. Okey. Kemudian rambut tepi tidak menutupi telinga, dia trim cantik je rambut tu. Okey. Kemudian rambut belakang nipis dan tidak menutupi kollar baju. Okey, maksudnya antara kollar dengan rambut tu dia kena ada jarak lah. Potongan rambut berfashion tidak dibenarkan. Bahan seperti gel, minyak yang keterlaluan tidak benarkan. Okey, ada antara pelajar kadang-kadang dia memakai pomade. Okey, dia nak keraskan rambut, nak bagi rambut tu cantik je terletak tu kan. Dia pakai pomade kan. So itu tidak dibenarkan lah. Seterusnya, pelajar dilarang membotakkan kepala. Kalau ada yang rasa nak botakkan rambut tu jadi tak ada rambut langsung, itu tidak dibenarkan ya. Okay, seterusnya kita masuk pada misai, janggut dan jambang. Semua murid dilarang menyimpan misai, janggut dan juga jambang. Okay, tak bolehlah nak berjambang jambang tepi misai ke. Itu kalau nak tunggu lepas sekolah, tunggu habis sekolah ya. Sebenarnya perhiasan diri dilarang memakai rantai leher, gelang, cincin dan subang di dalam kawasan sekolah. Tatu pada badan juga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan memakai cermin mata gelap atau sunglasses atau berfashion. Jam dan tali jam berfashion juga tidak dibenarkan. Kebersihan wajah pula, dilarang memakai sebarang alat persediaan seperti celak. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar lelaki, mungkin celak ni sinonim dengan orang lelaki kan. Kadang-kadang dia ada yang suka pakai celak, nak bagi kening ni lebat, hitam kan. So itu tidak dibenarkan dalam kawasan sekolah. Dilarang mencukur bulu kening. Yang ni pun kadang-kadang ada pelajar yang suka meniru trend-trend terkini. Ada trend orang kata MK ke, yang dia potong kening separuh kan, macam ada dia cukur tengah-tengah tu kan. So minta ibu bapa tolong perhatikan anak-anak, jangan ada yang melakukan sedemikian lah. Wajah dan perwatakan mestilah memperlihatkan seorang pelajar. Dia tak adalah memperlihatkan seorang gangster ke apa kan. Seorang pelajar muka dia selalunya ceria, cerah kan.